Wahai gelang-gelang suasa, menyebabkan hidup terseksa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu lagi dan selamat berhujung minggu. Kita bertemu lagi di dalam ruang Sembang Santai Geologi bersama saya, Dr. Hamzah Muhammad, mantan Profesor Geologi. Perihal swasta ini sebegitu lumrah di dalam masyarakat, terutama sekali di dalam masyarakat kita Melayu. Seperti yang saya dendangkan satu rangkap tadi, swasta misalnya telah menjadi tema bagi sebuah lagu filem yang didendangkan oleh seniman agung kita, Allahyarham P. Ramlee. Jadi pada petang ini, saya mengambil kesempatan untuk menjelaskan secara ringkas tentang swasta ini, sifatnya dan bagaimana secara ringkas dia dapat dibezakan dengan emas yang lain seperti emas tulin dan emas kuning. Baiklah, sebelum saya mulakan, saya minta semua untuk memberikan like dan share dan jangan lupa untuk subscribe video Cinta Risau ini dengan menekan tombol subscribe pada video ini. Satu persoalan yang sering dikemukakan orang ialah sama ada swasta ini terkelas sebagai barang kemas emas ataupun tidak. Memang ada kontroversi di dalam hal ini, tetapi secara umumnya diterima bahawa swasta masih lagi merupakan barang kemas daripada emas, cuma kuantiti atau kandungan emasnya adalah jauh lebih rendah daripada emas yang biasa seperti emas 916 dan emas 750. Jadi berapakah amount atau kuantiti emas yang ada di dalam swasta itu? Kalau kita bertolak daripada unit karat, maka swasta ini bolehlah secara umum ditakrifkan sebagai barang kemas emas dengan nilai 9 karat dan lebih rendah daripada 9 karat tersebut. Jadi kita tahu bahawa mutu emas ditentukan secara peratus dan diberi nilai karat berdasarkan kepada kuantiti 24. Dan swasta ini 9 bagi 24 diubah ke dalam peratus, bermaksud emasnya adalah 37.5%. Jadi di dalam sesuatu swasta terdapat 62.5% unsur lain, dan unsur lain itu ialah tembaga, copper. Ya, jadi emas dileburkan bersama tembaga dan dijadikan suatu benda ataupun unit baru yang disebut sebagai swasta. Jadi ini berbanding dengan emas tulin misalnya yang diberi nilai 24 karat iaitu 100% emas. Kita juga ada emas 916 yang mengandungi 91.6% emas. Emas pound yang bernilai 75% emas atau emas 18 karat. Dan sekarang kita ada swasta, iaitu seperti yang saya sebutkan tadi, 9 karat ke bawah.
Jadi kalau 9 karat itu pada 37.5%, yang lebih rendah daripada itu misalnya emas 6 karat cuma mengandungi 24% sahaja emas di dalamnya. Jadi oleh kerana tembaga ialah satu unsur yang membawa warna kemerah-merahan berbanding dengan emas yang membawa unsur kekuning-kuningan atau kuning kekuning-kuningan, dengan bertambahnya kuantiti raksa sehingga 60% lebih tadi menyebabkan suasa lebih berwarna kemerah-merahan berbanding dengan emas tulin, emas 916, emas 750 dan sebagainya. Dan kita tahu juga yang emas di peringkat yang lebih tinggi itu ditambahi dengan unsur yang lebih mahal juga seperti perak dan nikel. Tetapi pada suasa tambahannya ialah kuprum ataupun tembaga tadi. Jadi bagaimanakah boleh kita untuk orang yang biasa membezakan di antara emas yang lain dan suasa ini? Cara yang paling mudah ialah kembali kepada warna. Jadi sudah tentunya emas 916 lebih berwarna kuning kekuning-kuningan, kerana walaupun hilang warna kuningnya masih tidak seberapa kerana ditambahi dengan unsur-unsur seperti nikel dan silver ataupun perak yang sebenarnya adalah berwarna putih. Jadi dengan menggunakan warna ini, kita dapatlah membezakan dengan pantas suasa dan emas dari kumpulan yang lain ini. Cara kedua yang lebih spesifik ataupun khusus ialah dengan menentukan ketumpatan spesifik daripada bahan kemas yang hendak kita uji itu. Ini dilakukan dengan teknik yang disebut sebagai timbang air yang biasa dilakukan di tempat-tempat emas dan penjualan emas. Jadi kita tahu bahawa emas yang tulin 100% adalah satu unsur yang sangat berat ataupun tumpat, di mana spesifik gravitinya ialah 19 nilainya. Sedangkan tembaga ini nilai spesifik gravitinya cuma 9. Jadi dengan bertambahnya tembaga di dalam bahan barang kemas tersebut, secara automatik spesifik graviti yang akan kita dapat akan turun meninggalkan angka 19 emas tulin kepada angka yang jauh lebih ke bawah. Jadi saya bagi satu contoh, misalnya untuk suasa 9 karat ini, nilai spesifik gravitinya tinggal sebanyak 13 sahaja berbanding dengan emas tulin tadi 19 dan tembaga tulin 9. Jadi itulah dua teknik yang biasa kita gunakan, satu warna dan satu lagi spesifik gravity, untuk membezakan di antara emas dan suasa ini. Jadi saya rasa itu saja yang ingin saya kongsikan dengan semua pada hari ini. Moga-moga dengan penerangan ringkas yang telah saya berikan tadi akan menambah pengetahuan semua tentang emas dan suasa ini. Sebelum tamat, saya ingin dendangkan sekali lagi lagu yang saya dendangkan sebelum ini tadi.
Wahai gelang-gelang suasa, menyebabkan hidup tersiksa. Sebelum kita berpisah, sekali lagi, sila like dan share video Cinta Resa ini dan berikan subscribe kepada video ini dengan menekan butang subscribe. Sekian saja, sehingga bertemu lagi. Terima kasih.